kita, kuliah zuhur kita tengah hari ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mamdud. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam adinu nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, apa khabar semua? Okey kan? Ready ke nak belajar benda baru ni hari insya-Allah? Right? Kita pasang niat, moga Allah bagi kita rezeki untuk faham ayat-ayat Al-Quran. Pertama sekali, saya nak ajak sekali lagi kita kena sentiasa diingatkan kan, kita syukur ke Allah Subhanahu Wa Taala, Allah rezekikan kita lagi untuk ada iman, Islam, taufik, hidayah dalam diri kita. Saya ingat saya pernah sebut banyak kali dekat sini. Ingatan untuk saya juga. Hari ini kita boleh datang surau, masjid, kita boleh duduk dalam kuliah semata-mata kerana sifat maha baiknya Allah, bukan sebabkan baiknya kita. Tadi dekat Zayan ada satu soalan yang menyebabkan saya dan kedua-dua DJ Nana dengan Faizal Ismail, kami tiga-tiga tergamam. Tuan-tuan, saya nak tanyalah, kalau kita pernah dengar lah, kalau kita dulu rebel dengan mak ayah, tak puas hati dengan mak ayah, ataupun tak setuju, mungkin mak ayah marah ke apa paling gempak sekali kita buat? Lagi rumah. Tu paling gempak sekali kita buat lah. Ataupun kalau anak-anak muda nowadays ni, mungkin dia terlibat dengan contohnya pengambilan dadah, ataupun dia pergi klub kan, ataupun dia merempit kan. So itu kira dahsyat tu. Tapi apa yang kami terima pagi tadi tuan-tuan adalah sesuatu yang tak pernah kami dapat soalan tadi. Dan saya pun terbenung lama nak jawab soalan tu, tapi saya hanya ada 2 saat je nak terbenung. Nak tak nak saya kena jawab juga. Anak dia tak puas hati dengan mak, rebel dengan mak, anak dia murtad. Anak dia umur 16 tahun. Saya ingat kita rebel dengan mak ayah pun kita tak terfikir pun sampai nak level itu. Disebabkan mungkin dia rasa sebab mak dengan ayah ada konflik kan, jadi dia stres, dia nak sulung umur 16 tahun. 16 tahun ni kira form 4 lah kan, form 4 lah kan, form 4. Dia tertekan, dia rasa macam rebellious kan. Jadi apa yang dia buat adalah dia bagi tahu kat mak dia, mak, saya dah murtad, saya dah keluar dari Islam. Dan dia call kita orang Zayan pagi tadi kan, apa yang perlu untuk buat. Tuan-tuan, puan-puan, semakin membimbangkanlah tuan-tuan. Bab agama jangan main lah kita nakal macam mana buat apa gitu. Kita tak ada pula amak kalau orang saya keluar agama. Betul-betul tak terfikir kalau tak itu. Tapi itu berlaku, realiti yang berlaku. Dan itulah jadi salah satu, saya ingat, tamparan pada kita juga. Mungkin kita lupa nak syukur ke Allah. Terima kasih Allah bagi lagi anak-anak aku ni ada iman, ada Islam kan. Itu benda yang kita mungkin kurang syukur lah kan. Sebab kita ingat, alah bangun pagi, sembahyang subuh, sembahyang zuhur. Mak dia memang rupa-rupanya off record. Dan ni tak keluar kat radio ni, off record. Rupanya mak tu cerita lagi, rupanya ayah dia, maknanya ayah pada anak sebenarnya join ajaran sesat. Okey, apa amalan dia adalah dia tak semayang sebab dia semayang pakai niat. Dah confirm lah sesat tuan-tuan. Memang ada ajaran tu, ajaran yang tak semayang. Kita semayang pakai niat sebab apa? Sebab dia punya justification apa tau? Semayang ni objektifnya apa? Untuk ingat Allah. Jadi, apa gunanya kalau kita semayang hari ni tak ingat Allah? Jadi baik kita tak semayang, niat ingat Allah, kan capai objektif tu. Jadi ramailah yang buy idea tu kan. Dan termasuklah yang call tadi, suami pada yang call tadi tu kan. So sangat membimbangkan tuan-tuan. Sebab itulah di akhir zaman ni 2 benda jangan tinggal. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah amal jangan tinggal. Dan kita jangan lupa selipkan doa supaya anak-anak kita ni Allah pelihara sampai hujung nyawa tuan-tuan. Dosa besar macam mana pun tuan-tuan, Allah mesti ampun. Betul tak?
Allah mesti ampun dia dosa besar. Tapi jangan mati dalam keadaan murtad. Itu benda jangan jadi macam tu. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, innamal a'malu bil, biasa kita dengar innamal a'malu bil niat. Biasa kita dengar macam tu kan. Itu hadis di permulaan perbuatan dan amalan, bergantung pada niat. Tapi kita mungkin jarang dengar ada satu hadis lagi. Dia berkaitan dengan hujung. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya satu amalan itu dia bergantung kepada perakhirannya. Maknanya nak tahu kita syurga dan neraka, bukan tengok kita dulu sekolah agama ke tak, tapi tengok apa agama kita di nafas terakhir kita dekat dunia. Tuan-tuan, siapa jamin kita mati nanti mesti Islam ni? Siapa jamin kita mati ni dalam keadaan ada iman? Betul tuan-tuan, saya semalam saya literally biasa orang sembang cerita masalah. Jadi sebenarnya ada satu benda yang buatkan saya terfikir kan. Kita design banyak kita punya laluan kerjaya dan kehidupan kita dekat dunia. Tapi kan saya sendiri yang kan gagal untuk nak design macam mana saya nak mati ni. Maknanya kita tak fikir nanti ya Allah aku nak mati dalam keadaan aku sujud kepada Engkau ya Allah. Ya Allah aku nak mati dalam keadaan Kau dah ampunkan dosa-dosaku ya Allah. Ya Allah aku nak mati dalam keadaan hutang-hutang aku dekat dengan manusia ni selesai ya Allah. Ya Allah aku nak mati dalam keadaan ya Allah kalau boleh hari Jumaat ya Allah. Minta macam tu sebabnya ya Allah. Sebab kita nak mati dalam keadaan ada iman. Kita tak nak kita mati dalam keadaan tengah buat maksiat tu. Dan paling menakutkan apa? Kita mungkin dibesarkan dalam kalangan ataupun keluarga yang beragama, tapi bila kita ni dah menjejak dewasa tuan-tuan, anything can happen, dia boleh tukar. Dan kita tak nak hujung nyawa kita sedang bermaksiat pada Allah. Sebab itu yang akan dinilai nanti sebagai keadaan kita nanti dekat sana. Seseorang itu Nabi kata akan mati dalam keadaan kebiasaan. Kalau kebiasaan kita ni suka maki orang, caci orang, maka kita akan mati dalam keadaan nak nazak tu, sakaratul maut tu, mulut duk caci maki berjauh ni. Tapi kalau kita ni, kehidupan kita kebiasaannya kita zikir, kita selawat, kita cakap baik-baik, kita mengalah, kita memaafkan, di akhir definitely kita akan mati dalam keadaan tu. Contoh kita pernah tengok kan orang mati dalam semayang, meninggal dalam semayang kan, sujud tak bangun-bangun dah. Kita pun pernah macam tu juga. Sujud tak bangun-bangun pernah juga kan, masa surat tasbih kan pernah juga kan. Orang kejut, dah habis dah kan. Tu benar lah, tu mati seketika kan. Jadi yang memang meninggal terus tuan-tuan. Pernah kan kita tengok video-video viral orang baca Quran, lepas tu dia terlepas meninggal. Sebab kenapa? Sebab tu kebiasaan dia membaca Quran dalam kehidupan dia. Kebiasaan dia membaca Quran. Allah akan matikan kita dalam keadaan kebiasaan apa kita buat. Contoh kalau ada maksiat yang kita buat hari ini yang kita masih belum tinggal, hati-hati tuan-tuan. Takut Allah cabut masa kita tengah buat. Game over tuan-tuan. Tapi kalau saya nak bagi tuan-tuan, paling besar sekali jangan mati dalam keadaan tak ada iman. Syirik pada Allah, murtad. Dan kebimbangan kita apa? Takut anak kita pula. Kita mungkin lepas lah, tapi tak tahu anak kita macam mana. Anak sulung kita, bayang anak-anak ni memang risau lah. Bayang anak kita. Moga Allah lindungilah kita semua, insyaAllah. Jom, kita pergi pada ayat ke-27. Betul ke tuan-tuan kita sama 27? Itu lagi 26 kan? Ayat 27 tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, Allah firman dalam Quran, ashabul yamin ma ashabul yamin. Satu lagi golongan tuan-tuan adalah Al-Waqi'ah ni ada 3 buah, ada 3 golongan Allah sebut. 2 golongan ni yang akan menang, satu golongan ni yang akan masuk neraka. Kita dah cerita tentang golongan As-Sabiqun. Ini kata As-Sabiqun. As-Sabiqun ni adalah masuk syurga tanpa hisab. Maksudnya dia boleh akses direct masuk syurga yang paling tinggi sekali. Dan mereka lah golongan yang memang VVIP akan dapat nikmat sedahsyat-dahsyatnya dalam syurga. Tetapi tuan-tuan, ada juga golongan yang kedua, dia akan dapat masuk syurga juga, tapi dia dapat syurga yang bawah sikit lah, tapi tetap juga nikmatnya dahsyat. Kita tak nak jadi golongan yang ketiga. Okey, siapa golongan kedua ni yang masuk syurga juga? As-Sabiqun dah selesai. Golongan kedua ni disebut sebagai Ashabul Yamin. Ashabul Yamin. Okey, ini golongan puak kanan. Dia ada puak kanan, puak kiri. Yang As-Sabiqun ni level lain. Ashabul Yamin ni adalah Allah sebut beruntunglah siapa-siapa, berbahagialah keadaan orang-orang puak kanan, sebelah kanan. Untunglah Allah kata, bahagialah orang puak kanan. Kenapa? Allah sambung dalam ayat ke-28, fi sidrin makhdud.
Mereka ini bersenang lenang di antara pohon-pohon bidara yang tidak berduri. Okey, saya nak kita tadabbur sikit lah tuan-tuan. Kita tadabbur sikit ayat ke-27 awal tadi. Ashabul Yamin ni, siapakah mereka? Kenapa disebut sebagai puak kanan, tuan-tuan? Sebab mereka ini, Ashabul Yamin ni, tuan-tuan, adalah yang menerima kitab amalan daripada sebelah kanan. Dan mereka ini dihisap. Kalau as-sabiqun tadi dihisap ke tak dihisap? Tidak dihisap. Maknanya Allah tak kira. Tuan-tuan tak? Ulama bagi tahu, sesiapa yang dia tak berkira-kira dengan manusia, Allah pun takkan berkira-kira dengan dia di akhirat. Kadang kita kan mungkin berkira, Allah pun akan berkira-kira dengan kita. Tapi kalau kita ada sifat, tak apalah, maafkanlah, tak apalah aku mengalah, walaupun kita betul. Tuan-tuan, saya ingat kat sini lah saya cerita pasal hadis Nabi, siapa yang mengalah walaupun dia betul, meninggalkan perdebatan, walaupun dia kalau dia boleh cakap dia mesti betul, dia mesti menang, tapi ditinggalkan perdebatan dan pergaduhan tu, Allah akan bina satu rumah dekat syurga. Kenapa Allah bina satu rumah kat syurga? Sebab bukan senang dalam keadaan kita memang betul dan kita nak lawan, dan kita mesti menang je, tapi kita boleh mengalah. Sebab itulah tuan-tuan, golongan Ashabul Yamin, mereka yang ada hisabnya, tapi Allah tak berkira sangat. Allah macam audit dia lebih kurang, sebab kau pun lebih kurang dengan hamba, kau pun lebih kurang dengan pasangan kau, lebih kurang dengan anak-anak, dengan kawan-kawan kau tak berkira sangat, kau tak kedekut sangat, kau tak menuntut-nuntut sangat. Tak apalah. Kita rasa macam orang tu bodoh kan? Kau bodoh lah, kau betul-betul hak kau, kau patutnya berkira-kira, kau kedekut dengan dia, kau kedekut dengan kau juga. Dan kita biasa dengar dia. Tapi orang yang tahu dunia ni bukan tempat dia, dia tahu tempat dia kat syurga, doesn't matter. Takkan mungkin kalau berkira-kira tu dia untung 5,000 contohlah. Kalau aku berkira, tapi kena bergaduh dulu lah, kena bertekak dulu baru dapat 5,500 tuan. Tapi apalah sangat 5,500 tu dibandingkan dengan tempatnya nanti dapat jadi salah seorang daripada golongan kanan. Okey, jadi Ashabul Yamin ni mereka yang dapat kitab daripada belah kanan. Tuan-tuan, kenapa belah kanan? Sebab nanti dekat padang mahsyar nanti malaikat akan bagi buku amalan, catatan amalan kita. Kalau tiba-tiba tuan-tuan dapat kita catatan belah kiri, maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya game over dah kita kat sana. Dan tuan-tuan tak boleh tuan-tuan, malaikat bagi ke belah kiri, boleh tak kanan. Tak boleh switch tu tuan-tuan. Tak boleh, dia kiri lah. Jadi kiri tu maknanya kita punya catatan amalan kita ni memang teruk lah, memang banyak gagal lah, banyak merah lah orang kata, berbanding dengan kalau dapatkan. Jadi tuan-tuan, kalau lah contoh nanti kat Padang Mahsyar kan, kita buka-buka cilik-cilik tengok, contoh Abang Razak kan, cilik-cilik tengok, belah kanan, ya Abang Razak dah kena prepare pasal syurga lah. Abang Razak jangan lupakan saya Abang Razak ni Da'i Izhar pun tolonglah tarik sekali, sebab dia ada bagi tahu pasal Ashabul Yamin ni. Saya pun Ashabul Yamin, contoh lah kan. Okey, dan mereka ini akan masuk dalam syurga, dipermudahkan hisab oleh Allah, termasuklah hisabnya yang duka cita. Maksud duka cita tu hisab yang teruk lah, tapi dapat syafaat. Maksudnya dapat syafaat daripada Nabi SAW. Kan ada kan kisah tentang satu orang lelaki ni yang dia jumpa dengan Nabi. Dia kata dia ni amalan biasa-biasa, tak adalah zikir sampai terampung kan. Dia tak adalah, dia punya amalan dia dahsyat-dahsyat sangat, sekadar selesai urusan wajib-wajib dia kan. Tapi dia kata kat Nabi, tapi ya Rasulullah, aku sangat mencintai kau, aku sangat sayangkan kau, aku sangat kasihkan kau. Dan Nabi kata, sesungguhnya seseorang itu akan dibangkitkan dengan siapa yang dia paling sayang. Kalau yang kita paling sayang adalah Nabi, kita akan dibangkitkan dengan Nabi. Kalau yang kita paling sayang adalah harta, kita akan dibangkitkan dengan harta. Kalau kita sayang satu orang makhluk ni, maka kita akan dibangkitkan dengan makhluk tu. Dan makhluk tu pun tak boleh bagi manfaat bagi kita. Harta-harta tu tak boleh bagi syafaat bagi kita. Tapi kalau kita paling sayang tu adalah Nabi, kita akan dibangkitkan dengan Nabi SAW. Sebab itulah kita nak dapat juga. Kalau tak dapat Ashabul ni, mesti at least ni minimum dia mesti Ashabul Yamin. So inilah golongan yang disebut sebagai golongan kanan. Okey. Cuma Allah bagi tahu dalam surah Al-Waqiah ni, Allah tak perincikan nikmat macam mana As-Sabiqun. Ingat tak As-Sabiqun tu nikmat? Ingat tak lagi? Walaupun dah sebulan yang lepas.
Tak apalah, saya refresh sikit. Antara nikmat-nikmat asifun, ingat tak mereka makan dan minum daripada gelas-gelas dan bekas-bekas daripada emas. Betul tak? Ada pelayan-pelayan yang entertain mereka di kalangan kanak-kanak kan, yang buat ramai, buat seronok, meriah kan. Dan mereka ini makan, sebelum makan main dish, dia buat apa dulu? Buah dulu, betul. Makan buah dulu, minum air dulu, baru makan main dish. Dan juga orang-orang di dalam syurga ni, as-sabiqun ini, mereka tidak makan seorang. Mereka makan dengan bidadari-bidadari. Jadi sebenarnya tuan-tuan, nak jadi ahli syurga, kena bawa sifat ahli syurga semenjak dekat dunia. Jadi dekat dunia tuan-tuan, kalau kita tahu ahli syurga tak makan seorang-seorang, kita dekat sini pun jangan makan seorang-seorang tuan-tuan. Dia mesti kena ajak orang, kawan-kawan makan. Kadang-kadang kita kan, yang best tu kita akan makan seorang, yang tak best tu pun kita kongsi dengan kawan. Lepas tu ada orang tanya, Ustaz, dalam syurga kan makan dengan bidadari. Dan Ustaz kata, apa yang ahli syurga buat tu kita kena buat dekat sini kan, kat dunia kan. Macam mana nak ini, sebab saya tak adalah bidadari. Macam mana bidadari makan nasi? Macam mana cara? Tuan-tuan, kalau kita tak dapat makan kat dunia dengan bidadari, dengan bidadari pun boleh. Boleh juga. Boleh call saya sampai. Boleh makan dengan bidadari. Cuma nak beritahu tuan-tuan, orang ahli syurga ni dia memang tak suka makan seorang. Siapa salah seorang Nabi yang tak pernah makan seorang-seorang? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, dia takkan makan selagi tak ada orang makan dengan dia. Pernah satu kes, dia tunggu lama sampai ada seorang ni lalu, dia panggil, makan dengan dia. Sama juga Nabi SAW akan makan dengan sahabat-sahabat. Ini memang trait ataupun ciri-ciri ahli syurga. Jadi tuan-tuan, kalau nak masuk syurga, memang kena bawa sifat tu daripada dunia lagi. Jadi tuan-tuan, kalau pergi contohnya tiramisu Coffee Bean kan, yang sold out setiap hari tu kan tuan-tuan, beli dua. Satu kat tuan-tuan, satu kat saya tuan-tuan. Sebab saya dah cuba tuan-tuan, sampai-sampai dia sold out. Saya sampai hafal hari apa yang dia ada, Selasa, Khamis dengan Sabtu. Tapi sold out juga. Sampai saya terpaksa minta tolong orang kat TikTok tu, siapa-siapa kerja Coffee Bean, adjust kat saya tu. Dan Alhamdulillah ada orang DM saya. Jadi masalahnya dia duduk JB pula. Dia kata dia kerja Coffee Bean. Dia kata, tak, ini saya boleh adjustkan satu lagi. Tapi itulah dia kerja dekat JB, Kemain lagi jauh. Tapi kalau saya nak tuan-tuan, saya akan pergi juga tuan-tuan. Tapi sebab saya tak sempat. Jadi tak apalah tuan-tuan, kalau saya pergi JB sekali lah. Okey, kita balik tadi. Walaupun Allah tak spesifikkan golongan-golongan Ashabul Yamin ini seperti As-Sabiqun, tapi Allah tetap sebut betapa beruntuknya golongan ini. Sebab tuan-tuan, apa nikmat paling besar sekali manusia telah dapat? Iman yang telah menjadi asbab dijauhkan daripada neraka. Itu dah jackpot dah tuan-tuan. Tak masuk neraka tu dia dah menang dah tuan-tuan. Itulah sebab, itulah gambaran bahagianya manusia-manusia dijauhkan daripada neraka, bahkan ditempatkan di syurga yang tak akan putus segala nikmat. Okey. Lepas tu tuan-tuan, jom tengok ayat ke-28 tadi yang saya sebutkan. Fi sidrin makhdud. Mereka ni bersenang lenang di antara pohon-pohon bidara yang tidak berduri. Tuan-tuan pernah tengok tak pokok bidara tuan-tuan? Pernah tengok tak? Pernah tengok kan? Pohon bidara ni, pokok bidara ni dia berduri tuan-tuan. Tapi kat sini Allah sebut tidak berduri. So apa konotasi tadabbur kita boleh belajar? Bila Allah buka tirai dalam babak ahli syurga nanti Ashabul Yamin ni, dia akan bersandar di pohon bidara yang tidak berduri, rendang, dan juga buah-buahnya boleh dipetik, dicapai, senang dipetik. Okey, tadabbur macam ni tuan-tuan. Di dalam syurga Allah tidak benarkan ada sedikit pun kesakitan yang akan dialami oleh ahli syurga. Makhluk sakit pun takkan wujud dekat dalam syurga. Jadi for those yang jadi doctors, dia akan menganggur dalam syurga. Sebab tak ada kerja untuk dia. Dan apa nak kerja dalam syurga? Syurga bukan tempat kerja. Syurga untuk kita menikmati segala nikmat yang Allah janjikan buat kita kan tuan-tuan. Sebab tu dah tuan-tuan, dalam syurga nanti tidak ada sedikit pun kesakitan. Sakit ni bukan hanya sakit fizikal tuan-tuan, tapi juga sakit dari segi rohani ataupun sakit dari segi emosi. Maknanya tuan-tuan, kita takkan kecewa dah, kita takkan kecil hati dah, kita takkan iri hati, dengki, dendam. Tak ada dah, itu semua Allah telah hilangkan. Sakit tu kan makhluk, maka makhluk itu tidak ada lagi dalam syurga. Bahkan Allah akan mudahkan segala perkara. Bayangkan tuan-tuan, bidara yang kita tahu berduri, tapi Allah telah cabut duri itu. Konotasi kepada kat dunia ni je kau akan rasa sakit tu, dan tiada lagi sakit nanti dalam syurga. Sakit hati tu dekat sini je.
Dekat syurga Allah tidak benarkan lagi mana-mana ahli syurga untuk merasai sakit hati atau sakit dari segi fizikal. Allah akan mudahkan semua benda. Nak buah tinggal petik. Sebab tu tuan-tuan, kata ulama, sesiapa yang Allah berikan dia kesakitan dekat dunia, itu maknanya Allah sedang dalam proses untuk mengangkat kesakitan dia nanti dalam syurga. Susah kita dekat dunia ni akan meringankan susah kita dekat padang mahsyar. That's it. Full stop. Tak payah cerita banyak. Jadi fokus yang sakit kat sini, rasa beban kat sini, rasa berat kat sini, betul tak? Itu tandanya Allah sedang nak buatkan kita ringan bebanan kesakitan nanti dekat sini. Tiada lagi kesakitan dalam syurga. Yang ada hanya nikmat sahaja. Hari-hari tanpa had, tanpa putus dan makin bertambah. Dia takkan bosan walaupun sesaat pun dalam syurga. Tak ada macam, hari ni nak buat apa? Tak sempat. Sentiasa ada benda-benda best yang akan bertambah. Tapi soalan saya tuan-tuan, sampai bila? Sampai bila? Ya betul lah. Tapi sampai bila? Dia mesti ada ending. Tuan-tuan, tak ada ending. Sebab tu ada manusia yang dia tahu hidup dia untuk akhirat, dia boleh mengalah banyak benda dekat dunia. Sebab dia tahu dia pada tempat dia. Nak menang sampai dunia tuan-tuan, tuan-tuan nak menang sampai bila? Nak rasa diri betul tu, nak rasa diri betul sampai umur bila tuan-tuan? Nak ego sangat, rasa diri terpaling sangat tuan-tuan, sampai bila tuan-tuan boleh tahan? 60 tahun, 70 tahun dah selesai tuan-tuan. Nak angkat sangat kita punya ego kita tu, rasa kita betul sangat tu, nak sampai bila? Sampai umur berapa tuan-tuan? Itu semua tak berbaloi dan tak dapat memberi pun syurga. Sebab syurga tak akan dimasuki oleh orang yang walaupun sezarah pada sombong dan latih. Sebab tuan-tuan kadang-kadang kita kena hentam dengan ujian, kan? Allah uji. Kenapa Allah uji dengan ujian? Kadang sakit, kadang kena tipu, kadang kena fitnah, kadang-kadang dengan orang terdekat dengan kita pun kita kena. Kenapa? Itu semua cara untuk Allah nak buang sombong kan? Tapi kadang-kadang kita masih lagi diuji tu, kita rasa macam tak betul. Korang semua salah, aku yang benar, korang semua ni menipu. Sampai ke sudah tuan-tuan, tak dulu ujian. Sebab purpose ujian adalah untuk melayakkan kita boleh masuk syurga. Tuan-tuan boleh ke? Saya risau lagi terbenung. Okey tak okey ni? Okey. Kalau tuan-tuan kalau tak faham, tuan-tuan boleh tanya ketua kelas tuan. Ni Abang Razak ni paling hafil dengan saya. Dia kalau ilmu sampai ni, sampai kat saya dulu tuan. Okey. So far ada soalan nak tanya kan? Tak ada. Okey, kita pergi pada seterusnya tuan. Jadi endingnya, maka tiada yang akan merasai kesakitan dalam syurga walaupun sedikit. Okey, itu mesej tadabbur tentang pohon bidara. Tuan-tuan, satu lagi, saya ulang sekali lagi. Nak jadi ahli syurga, syaratnya kena bawa sifat syurga tu semenjak dekat dunia lagi kita kenal dia. Okey. Konotasi satu lagi tuan-tuan, mesej pohon yang tidak berduri di syurga pada sebenarnya berduri bidara dunia, memberikan kita mesej bahawa bukan hanya kita ini kita akan dapat, kita tidak merasai kesakitan dekat syurga, tetapi juga salah satu sifat ahli syurga adalah dia tidak menjadi duri untuk orang lain dekat dunia. Maknanya dia tidak menjadi orang kata apa, duri dalam daging ke, ataupun dia tak menyebabkan mulut dia ni menyakiti orang lain ke. Itu ciri-ciri ahli syurga. Sebab kalau kita ni dekat dunia ni menyakiti orang lain, walaupun semayang tak tinggal, walaupun zikir terapung, walaupun baca Quran satu hari 10 juzuk sekalipun, dia tetap juga tidak memenuhi ciri-ciri ahli syurga. Sebab untuk kita ni tidak merasai kesakitan dekat syurga, kita jangan sakiti orang dekat dunia. Kadang-kadang tuan-tuan, kita gunakan pelbagai alasan untuk membenarkan kita bercakap kasar dan kita menyakiti orang. Baru-baru ni saya dapat satu keadaan. Tuan dia datang jumpa saya, dia kata, nama kita cakap lah macam mana, tapi tutup lah kan. Tengah lah. Dia tak jadilah semua cerita ni. Okey. Tak. Okey, ayat sini tuan. Saya ni, jenis muka saya ada subtitle lah tuan. Tuan faham tak maksud mulut? Muka ada subtitle. Maknanya muka ada subtitle ni tuan. Maknanya kalau saya macam kecil hati, muka saya orang tahu saya tengah kecil hati lah. Kalau muka saya macam saya terasa, muka saya memang tunjukkan saya tengah terasa. Jadi bila dia kata macam, lama dia terasa kan tuan. Dia terus gunakan term apa tau. Jadi saya ni memang mulut saya memang bisa. Sebab tu saya cakap macam ni. Saya dalam hati Allah,
nak cakap ke tak cakap, cakap ke tak cakap. Tapi saya pilih untuk saya angkat kaki, saya bergerak. Kenapa saya bergerak? Sebab saya nak. Tuan-tuan, saya gurau je tuan-tuan. Kenapa muka serius sangat ni? Saya gerak je. Sebab kan tuan-tuan, jangan kita gunakan alasan, oh sebab mulut aku memang bisa, sebab tu lah aku memang cakap je. Tuan-tuan, orang lain pun mulut bisa juga. Cuma dia tahu bila kena cakap, bila kena diam. Jadi kita jangan gunakan alasan mulut kita bisa ke, kita daripada negeri tertentu ke. Sebab tu aku cakap sini, tak boleh tuan-tuan. Saya banyak kali ulang benda ni tuan-tuan. Sebab saya datang daripada keluarga, ayah saya, adik-adik ayah saya, nenek saya, atuk saya memang orang Melaka. Saya bila balik kampung kau bergaduh ke tengah sembang ni. Masa saya kecil-kecil saya tak faham tau. Ini ke cara sembang orang Melaka sebenarnya kan. Sebab kampung saya memang orang Melaka. Tapi lama-lama pun saya tahu itu conversation mereka. Melaka dengan Melaka tak apalah, faham. Jangan Melaka dengan negeri lain. Kita jadi macam tak kena, tak terasa kan. Jadi tuan-tuan, dekat pada masyarakat nanti Allah tak tanya kau Melaka ke? Kau Melaka? Tak hisap. Dan tak ada macam tu tuan-tuan. Tak ada polis ni Melaka kurang sikit hisap lah bab perkataan. Sebab kau Melaka? Tak ada tuan-tuan. Tak adalah kita kata ya Allah mulut aku memang bisa ya Allah. So dia ringan kalau hisap tak, dia takkan berlaku lagi. Jadi sebab itulah Ashabul Yamin ni perkataan yang keluar daripada mulut mereka, perkataan yang baik-baik, yang tak menyakiti. Ingat tak bulan lepas ayat kita apa? Ayat ahli syurga. Kalau ahli syurga disebut apa? Selamat. Salaman. Ingat tak? Yang keluar daripada mulut ahli syurga ni yang baik-baik je, yang menyenangkan hatinya, yang melapangkan dada. Tuan-tuan, apa salahnya kalau kita jumpa orang, kawan-kawan kita kan dekat sini kan, kita jumpa, Assalamualaikum, kau sihat, kau insert kau nyai macam tu kan. Pujilah sikit, lelaki dengan lelaki lah, perempuan dengan perempuan. Kadang-kadang kita pujilah sikit, cantik tu kau nyai beli kat mana? Cantik lah matching dengan baju. Tuan-tuan, puji tu tak kurangkan duit kita pun tuan-tuan. Dia mulut kita tu keluar baik-baik. Ini kadang-kadang, ni tudung semalam kan. Cakap tu boleh tak dengan sakitkan dia orang kan? Boleh tak? Ada je benda menyakitkan hati. So sebab tu Nabi kata kalau tak ada benda baik yang cakap, biar diam je. Tak apalah biar orang kata kita sombong, daripada kalau buka mulut je sakit hati orang dengar kan. Jadi itulah sifat ahli syurga. Mereka ini tidak menjadi duri ataupun menyakiti orang-orang di sekeliling dia. Jadi jaga percakapan kita, ucaplah perkataan yang bermanfaat, ataupun kalau tak mampu hendaklah kita berdiam-diam. Okey. Tuan-tuan, jom kita pergi pada ayat seterusnya. Ini pun menarik juga ni tuan-tuan. Cuba tengok ayat ke-29. Wa talhim mandud. Dan pokok-pokok pisang. Kenapa pisang pula? Kan? Kenapa pisang pula, bukan pokok lain pula? Tapi ada jawapannya. Tuan teruskan bersama dengan saya, jangan ke mana-mana. Dan pohon-pohon pisang yang tersusun rapi buahnya. Kenapa Allah gambarkan tentang salah satu nikmat Ashabul Yamin ni adalah ada pohon-pohon pisang yang tersusun rapi, rapat je dengan mereka. Okey, apa dia punya definisi ataupun tadabbur dia? Okey. Tuan-tuan, rupa-rupanya dalam kajian saintifik, medical, psikologi, perubatan, pisang tu tuan-tuan, nanti tuan-tuan cuba tengok kat Google tuan. Pisang tu rupanya dia ada nutrition yang akan membantu untuk menurunkan tekanan perasaan kita. Maknanya tuan-tuan kalau stres, makan pisang tuan-tuan. Makan pisang. Kalau banana shake boleh banana shake. Banana split, dia pisang je lah tuan-tuan. Jangan campur yang lain-lain. Nanti gula pula naik kan. Yang banana shake lah pula, ada whipped cream lagi kan, extra sugar, tak payah tuan-tuan. Pisang. Rupanya tuan-tuan, manfaat pisang ni pertama adalah dia boleh menurunkan tekanan. Yang kedua tuan-tuan, pisang ni dia boleh memberikan energi kepada kita untuk kita teruskan buat aktiviti-aktiviti seharian kita. Tuan-tuan, ini kita pun biasa dengar benda ni kan. Dan apa kaitannya dengan pisang dalam syurga? Pertama, Allah nak bagi tahu dekat syurga kita tak akan stres. Kedua, dekat syurga kita akan sentiasa bertenaga. Dia tak ada macam ini benar. Dah penat lagi syurga. Tak ada. Tak ada tuan-tuan. Tak ada. Dia tak penat. Dia tak ada erti kata penat. Jadi contohlah tuan-tuan, kita dilayani oleh bidadari pun tak akan penat. Puan-puan nak shopping lagi dalam syurga ni tu, saya beritahu dekat syurga ada shopping mall kan. Betul, shopping mall kat syurga bukan biasa-biasa lah puan. Nak shopping tak penat tuan-tuan. Saya tahu kat sini pun puan tak penat shopping, saya tahu.
Saya tahu, saya faham. Kadang-kadang abang-abang kita kan ada seat dekat luar mall, kan? Ada seat dekat belakang luar kedai. Itu semua seat untuk lelaki kan. So dia pun dah tak larat nak ikut bini dia kan. Tapi perempuan dekat syurga memang kita takkan penat. Makan tak penat, berlari tak penat, apa saja pun takkan penat. Itu konotasi kepada pisang tu. Dan satu lagi tuan-tuan, tadabbur ataupun mesej tersirat dalam pisang tu adalah apa? Perasan tuan-tuan, kalau kita belajar pasal dulu subjek sains dulu kan, pisang ni, sepokon pisang ni daunnya rimbun, lebat bunganya dan serta buahnya. Walaupun itu lagu. Sajalah tuan-tuan tengah hari tuan. Sebab saya pun tengah mengantuk je. Okey, perasan tuan-tuan, pohon pisang tu, seluruh komponen dalam pohon pisang tu semuanya boleh dimanfaatkan. Bermula dengan daun pisang, dengan pisang tu insaf. Pisang tu saja pun macam-macam benda boleh buat, betul tak? Ni belum cerita lagi innovation pisang goreng, cheese, coklat, rice, apalah semua jadah kan. Dan pokok tu mungkin kita boleh pakai, betul tak? Dia punya bahan dia boleh pakai. Jantung dia pun boleh buat masak, betul tak? Nak beritahu bahawa tuan-tuan, ahli syurga semasa di dunia, mereka menjadi orang yang paling banyak bagi manfaat Allah. Maknanya kehadirannya dekat dunia ni memberi manfaat dan memberi kebaikan pada orang-orang sekeliling dia. Tuan-tuan, saya bertanya, setakat kita kerja dekat sini tuan-tuan, dekat MPank ni tuan, kita bagi manfaat tak dekat kawan-kawan sebelah kiri kanan department kita? Ada bagi manfaat? Adalah walaupun tak, walaupun ada. Okey, kalau ada kira lulus satu, kira ashabul yamin lah tu. Tinggal mati je lah tuan-tuan Sebab tuan-tuan, Nabi sebut sebaik-baik manusia, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah anfa'uhum linnas, orang yang paling banyak bagi manfaat pada orang. Jadi tuan-tuan, hari ni kita nak fikir macam mana cara untuk aku ni lebih banyak bagi manfaat pada orang. Bukan hanya dekat tempat kerja kita, tapi macam mana dekat kejiranan kita. Tuan-tuan tahu tak, saya kan bila dengar dan baca hadis tentang definisi jiran kan, saya pun rasa macam bush, yang ni pun aku gagal ni. Betul-betul jiran ni, siapa jiran kita? Nabi sebut 40 kanan, 40 gigi, 40 depan, 40 belakang. Kalau duduk kondo, atas bawah lah, duduk kondo. Ada ke kondo 40 ada? Kita, itulah. Kalau kita tingkat 40, dah tak ada atas lah. Okey, mungkin penduduk-penduduk langit pula lah dia kita kan. Okey, tuan-tuan, kenapa saya sebut bab jiran ni dan juga kaitan dengan manfaat? Jiran-jiran kita ni yang telah berhak dan layak jadi jiran ni, ini orang-orang yang layak menuntut depan Allah kalau kita ni tak tolong dia, tak jalankan fardu kifayah kalau dia susah. Contoh, dekat 40 radius rumah kita kan, rupanya ada anak yatim yang duit sekolah tak cukup. Tuan-tuan tak kita, kalau dia depan Allah, dia boleh tuntut dia sebab dia jiran dia. Tuan-tuan tahu tak, kalau ada tak cukup makan dekat radius 40 rumah dia tu, dia boleh tuntut depan Allah. Ya Allah, aku lapar, jiran aku makan kenyang. Ini di sebelah lagi. Tuan-tuan, banyak tahu kita akan sangkut kat sana. Sebab tu kita minta dekat Allah ringankan hisab. Sebab kalau Allah berkira-kira every single thing tuan-tuan, memang sangkut lah tuan-tuan, kompon sangkut dia. Kita dengan jiran pun dah gagal lah tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, kita kenal tak 40 depan, 40 belakang, 40 belakang lagi? Tak. Sebab tu lah tuan-tuan, untuk selamat tuan-tuan duduk kondo tuan-tuan. Ini tak sampai 40 kadang ini tuan-tuan ada saya gurau tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, mestilah kena dengar. Saya ni orang tegur lah. Saya lah, alhamdulillah lah ada guru-guru yang sudi ikut tegur kan. Saya memang ada mind setting, saya kalau nak duduk rumah, saya akan duduk rumah yang kondo, yang private, yang tak ada orang kacau, yang jenis macam saya punya kondo tu ada 7 tier security access. Memang susah gila lah. Dan saya suka pun, dan dah beli dah pun. Jadi tuan-tuan, saya rasa macam saya tak nak diganggu. Aku kawan-kawan. Tapi tuan-tuan rupanya tak best tuan-tuan. Bila saya dengar ada satu kisah, ada seorang pakcik ni, dia memang duduk private condo lah.
Rupa-rupanya tuan-tuan dah sebulan dah mati kat rumah dia. Kan ada kes juga baru-baru ni. Kes ni saya dengar sendiri dekat LKL. Kan banyak bertingkat. Jadi orang tingkat bawah ni, dia pelik kenapa ada macam lendir-lendir menitik dekat dalam bilik dia. Busuk sangat. Dia kenapa rupanya pecah-pecah masuk, ada mayat dekat atas, dia dah mati. Saya fikir, kau nak 70 security sangat kau nak duduk private sangat ambil kau. Waktu tu saya macam alamak, benda dah beli, barang dah beli. Tapi tuan-tuan, sebenarnya begitulah agama sebenarnya ajar kita dalam kehidupan. Masa itulah barulah saya mula tegur jiran-jiran. Orang sihat bang, saya jiran Cina ke India ke semua saya tegur. Sebab itulah sebenarnya kehidupan orang Islam dalam kejiranan. Perlu ambil tahu dan bagi manfaat. Tuan-tuan, betul tak amalan adat-adat mak ayah kita dulu bertukar-tukar makanan, bagi pinggan. Cuma yang penting terpawai dia. Terpawai dia mesti sampai balik. Kalau tak, itu last aku bagi karibat kat leha. Tapi amalan bertukar-tukar makanan ni sebenarnya tuan-tuan adalah amalan yang memang Nabi ajar pada kita kan. Bagi makanan pada orang, bagi minum pada orang kan, bagi hadiah ke orang. Tuan-tuan, kadang-kadang kita dapat hamper lebih. Yang tu ialah ketuk pintu jiran. Tuan-tuan, rupanya tuan-tuan, saya perasan kadang kan, kecil bagi kita tapi besar bagi orang. Saya share sikit lah sebelum kita habis tuan-tuan. Nak bagi tahu betapa kita ni bagi manfaat pada orang ni. Orang tu ingat sampai mati tuan-tuan. Ada satu real case. Saya biasa kan kalau ceramah kan saya dapat hamper kan. Jadi adalah sekali tu ada hamper tu, ada buah-buah, ada bunga, fresh flower kan. Itu saya bagi kat salah seorang kenalan saya. Saya kata kat dia, bagi kat nenek tau. So saya pun, dia pun bagilah kat nenek dia. Nenek ni kenal saya lah, saya pun kenal nenek dia. Bagi, tonton tak betapa dia appreciate buah tu. Sampai dia tagak gambar dengan buah tu, dia nak suruh print dan buat frame tuan-tuan. Dengan buah tu, dia masuk ke nenek tu, tak gambar dengan buah tu. Tak gambar, suruh anak dia print buat frame. Tuan-tuan, bila last dia buat macam tu? Dia pernah tak gambar tu. Saya bila tahu benda tu membuka saya di perspektif punya orang sangat appreciate hadiah. Dan Nabi sebab apa? Tahadu. Siapa yang saling memberi, dia akan bertambah kasih sayang. Tuan-tuan, jangan hidup macam aku seorang-seorang je lah, aku tak peduli. Itu ke sifat ahli syurga. Sifat ahli syurga dia concern tentang orang. Hari ni aku nak tolong siapa? Hari ni anak yatim mana yang aku nak bantu? Siapa yang aku nak bagi makan? Kadang-kadang hanya beli, kadang-kadang berhenti tepi jalan beli karipap RM3-5 tu kan. RM3-5 mahal daripada RM5. Belilah karipap satu nasi kan. Bagi kat anak jiran satu, bagi kat anak jiran sebelah satu tuan-tuan. Mungkin itu jadi asbab kita masuk syurga. Bila penuh. Jadi tuan-tuan, nak kena bawa sifat tu. Kita tak nak kita belajar tadabbur Quran ni sekadar tahu je, tapi kita nak terus praktikal. Keluar ni terus boleh buat tuan-tuan. InsyaAllah Jadi tuan-tuan, antara benda kita boleh bagi adalah banyakkan bagi makan pada orang. Itu adalah amalan yang sangat diangkat dalam agama. Okey, kita pergi pada ayat seterusnya boleh? Sebelum kita habiskan, sikit lagi, ada lagi 2-3 minit lagi. Ayat berapa kita nak pergi? Ayat berapa? 20? Ayat 30 30, okey. Ayat 30. Jom kita tengok ayat 30. Wa zillim mamdud, dan naungan yang tetap terbentang. Wa ma'in maskub, dan air yang sentiasa mengalir. Wa fakihatin kathirah, serta buah-buahan yang banyak. La maqtu'atin wa la mamnu'ah, yang tidak putus dan tidak pula terlarang mendapatkannya. Okey. Tuan-tuan, mungkin bila kita dengar apa tu? Dan naungan yang tetap terbentang, kita macam biasa, dia tak ada apa pun. Tuan-tuan, kalau saya baca ni apa yang Ibnu Katsir bagi tahu dalam kitab tafsir dia, mungkin kita tak sabar-sabar masuk syurga dah. Boleh. Apa kata Ibnu Katsir? Ibnu Katsir bagi tahu maksud teduhan itu, naungan tersebut bermaksud naungan yang tidak terputus tu memberi makna kalau kita bergerak ke depan ke belakang kita takkan terkeluar daripada naungan teduhan. Pergilah pun mana pun, berlarilah selaju mana pun. Betapa luasnya teduhan yang Allah bagi kepada Ashabul Yamin.
Dan teduhan itu juga membuatkan kita tak rasa panas walaupun sikit apabila berada di dalamnya. Dikatakan sejuknya itu seperti di waktu subuh sebelum terbit fajar, menyamankan dan tidak terlalu sejuk. Itu kata Ibnu Katsir, maksud teduhan. Kata dalam hadis Imam Muslim pula mengatakan bahawa luasnya naungan itu, luasnya berapa luas? Sekiranya orang yang berkenderaan lalu di bawah teduhan tu bergerak laju ni, tekan ni style tekan pedal, jadi berdiri. Tuan-tuan tengok tuan-tuan, tekan pedal, buka tingkap berdiri, punyalah laju dia bawa tuan-tuan kan. Bergerak berkenderaan lalu di bawahnya bergerak selama 100 tahun sekalipun masih akan berada di bawah teduhan tersebut. Dan ia tidak diceritakan lagi teduhan untuk golongan as-sabiqun. Ini baru cerita teduhan ashabul yamin. Tak boleh dibayangkan betapa luasnya untuk mereka pula. Kadang-kadang kita kat dunia terlalu kejar rumah yang besar dan luas sebagai teduhan. Ternyata jika dibandingkan dengan teduhan di syurga, apalah sangat teduhan kita yang ada di dunia ini. Tuan-tuan dan puan, ini baru cerita pasal teduhan. Dan Allah sambung lagi tentang minuman-minuman yang sentiasa mengalir. Untuk bagi tahu kepada kita, nikmat dekat syurga itu, tuan-tuan pernah tengok sungai mengalir? Bila sungai mengalir ni tuan-tuan, dia bukan mengalir itu in one direction je. Tuan-tuan perasan kalau sungai ni kan ada batu, kadang-kadang dia belok ke kiri, belok ke kanan. Jadi ada pergerakan sungai itu mengalir. Kata ulama, kenapa Allah selalu gambarkan kalau syurga ni sungai mengalir? Kenapa kena sebut pasal sungai? Kerana tuan-tuan, air yang mengalir tu, kalau kita tengok kat sungai, dia bersifat dinamik. Dinamik ni maksudnya dia sentiasa ada excitement dalam perjalanan sungai itu. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun ke kanan ke kiri. Dan begitulah konotasi pada kehidupan kita dekat syurga. Sentiasa ada excitement baru setiap saat dalam syurga. Dia tak ada macam aku dah agak dah mesti macam ni jadi dia. Tak ada, dia takkan boleh jangka punya. Dan sentiasa ada kejutan-kejutan bagi mereka-mereka yang dalam syurga. Sampai bila? Sampai bila-bila. Tuan-tuan tengok cerita movie paling best apa tuan-tuan? Paling best dalam hidup tuan-tuan lah. Ke tuan-tuan memang jenis tak tengok movie tuan-tuan? Ke saya seorang je tuan? Tuan-tuan dah tengok Clawman? Tuan-tuan dah tengok Clawman? Saya pun tak tengok juga. Contohlah tuan-tuan tengok cerita apalah yang Allah, Mission Impossible tu tuan-tuan kan? Contohlah kat sini mungkin ada peminat Mission Impossible. Tuan-tuan tengok Mission Impossible, berapa kali tuan-tuan boleh tengok? Ada tuan-tuan tengok sampai 20 kali tuan-tuan. Bila kita dah tengok berkali-kali tuan-tuan, dia dah hilang excitement tu. Sebab tuan-tuan tahu dah sini jadi apa, tuan-tuan dah tahu dah hero dia akan mati kat mana, tuan-tuan dah tahu dah dia punya villain dia tu akan jadi apa. Excitement tu dah keluar dah. Sebab dia seronok tu first, second, third tu seronok. Sebab saya ada kawan-kawan saya jenis tengok 2-3 kali. Sebab first dia nak tengok sebab dia jadi gila-gila. Tak faham. Tuan-tuan, saya akan stres kalau saya tengok wayang dengan orang duduk tanya saya, ini apa lagi? Aduh, aku dia nak mencerita kat kau lagi. Aku dah tengok lagi kan. Tapi dia tengok 2-3 kali baru dia macam faham. So kali ketiga baru dia macam, okey dah seronok, aku dah faham cerita dia. So kali keempat tuan-tuan, excitement dah tak ada. Betul tuan-tuan? Tapi di syurga bukan begitu. Sentiasa bertambah excitement dia. Walaupun kita tengah buat perkara yang sama, seperti contoh makan, berjalan dan sebagainya. Moga-moga Allah pilih kita jadi golongan ashabul yamin, insya-Allah. Dan saya tangguhkan dulu kita punya kuliah. Nanti kita sambung pada ayat ke berapa? 31 insya-Allah. Selepas bab air yang mengalir tu, kita sambung lagi pada ayat ke 31, 32 tentang buah-buahan yang banyak. Kenapa Allah sebut buah-buahan? Takutlah tasbih kafarah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.